Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nah, hari ini kita akan saya pun memasuki bab 7. Kita dah pun selesai bab 6 iaitu bentuk tiga dimensi. Kita dah tengok macam nak cari luas sifat-sifat dia dan juga sifadu bentuk geometri. Ini kita dah masuk bab 7 lah. Bab 7 ni berkenaan koordinat. Jadi untuk hari ni kita akan belajar macam mana kita nak cari jarak. Jadi kita cari jarak di antara dua titik dalam sistem koordinat. Dalam graf lah. Pada satu ke atas. Satu ke atas ni adalah graf ni lah. Macam mana kita cari jarak di antara dua titik tersebut. Biasanya ada contoh dia. Saya tunjuk contoh 1 ke 5. Kita ada titik ni. Okay, kita ada titik kat sini daripada 1 ke 5. Okay, kat sini. Yang pertama, garis dia macam ni. Yang kedua, di sini. Dan yang ketiga, sini. Jadi dia berbentuk segi. Dia bentuk segitiga lah. Di bahagian ni dia ada tulis huruf A ke C, B ke C dan A ke B. Untuk A ke C dengan B ke C ni tak ada masalah lah. Sebab kita boleh kira berapa kotak. Berapa kotak jarak dia. Contoh dekat sini kita ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Isi 4 kotak maksudnya jarak dia adalah 4 unit lah. 4 unit. Isi adalah 4 unit. Kemudian B ke C berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. B ke C 5 kotak. Maksudnya 5 unit. Okey. Jadi macam mana kita nak cari jarak yang satu lagi tu? Jadi kita ada segitiga kita. Untuk dia macam ni. Okey. Macam ni lah bentuk dia kan. Segitiga kita. Ni 4, yang ni 5 kotak tadi. 5 unit. Ni 4 unit kotak. 4 unit kotak. Jadi untuk cari jarak yang ni kan, jarak yang ni kita boleh guna teorem Pythagoras. Ni A ke C, ni B ke C.
kita boleh guna teorem Pythagoras lah. Jadi kita cari A ke B. Sebabkan A ke B itu adalah, sebelum ni kita belajar A ke B itu adalah hypotenuse yang paling panjang. Jadi kita punya rumus adalah AB kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Jadi AAB adalah punca kuasa, AC kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Punca kuasa D, punca kuasa AC tadi kita 4 kotak. 4 kotak jadi 4 unit lah. Punya jarak 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. BC kita jadi 5 unit, 5 kotak. Jadi kita akan dapat, dia lagi kita dengan kalkulator. Kita akan dapat 6.4 unit. Maksudnya jarak dia di sini adalah 6.40 unit. Okey, sebabnya kita tak boleh kira berapa kotak kan, sebabnya kotak dia tak kelihatan kat sini. Kita tahu berapa kotak, tak boleh kira 1, 2, 3, 4. Kita tak boleh kira berapa kotak dia. Kalau di sini tadi kita boleh kira kotak dia sebab dia hanya garis lurus. 1, 2, 3, 4 daripada A ke C. Kemudian daripada B ke C 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapatlah berapa unit je. Itu untuk jarak garis yang menyerong lah. Nanti kita ada jarak. Itu contoh lagi kita jarak. Okay. Lagi contoh untuk jarak adalah garis lurus sahaja. Jadi hanya satu garis. Contohnya kat sini ada A daripada 4 dari sini ke -2. Okey. Kalau garis dia untuk hanya ada satu garis saja macam ni, kita tak perlulah buat cara tadi. Untuk kan soalan dia hanya bagi satu garis lurus yang macam ni. So dia tanya soalan, berapakah jarak di antara dua titik pada sartah ke atas berikutnya. Dua titik tu satu ni lah. Pertama A ni, yang kedua adalah B. Yang kedua adalah B. Kemudian kita tengok berapa kotak dia ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Ni bila 6 kotak. Bila 6 kotak, jarak AB 6 kotak kan. 6 kali ni kita kena tengok berapa skala kita kat sini. Skala ni adalah kotak-kotak ni. Maksudnya satu kotak ni berapa unit. Kalau kat sini satu kotak bersamaan dengan 1 unit. Sebab dia mula tak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh kat sini 0 bermula dari 0 dan kotak pertama bermula daripada 5. Maksudnya skala dia 5 unit lah. Kat sini skala kita 1 unit. Ni pun sama. 0, 1, 2, 3, 4. Satu kotak bersamaan dengan 1 unit. Satu kotak bersamaan dengan 1 unit. Jadi kita darab dengan 1 unit lah. 6 darab 1 kita dapat 6 unit. Kita dapat 6 unit. Ni yang pertama.
Okey, tengok. Tadi pun sama yang teorem Pythagoras tadi. Sebab kan kita punya skala satu kotak sama dengan satu unit juga. Jadi kita tak boleh darab apa-apa pun sebenarnya. Darab satu kan. Kita boleh terus cari. Okey, kemudian untuk seterusnya. Seterusnya macam mana kita sejarah. Kalau skala dia berubah. Jadi skala dia berubah. Kalau skala satu kepada okey. Dekat sini kita tengok garis ni daripada sini ke kita garis dia pada sini ke sini. Kali ni skala kita berbeza. Tadi kita satu kotak ni bersamaan dengan satu unit. Tapi kat sini satu kotak bersamaan dengan 5 unit. Itu dia tengoklah. Mula dia kosong dan ke kotak yang pertama terus 5. 5, 10, 15, 20. Maksudnya skala kat sini satu unit. Satu kotak bersamaan dengan 5 unit. Untuk pasi Y pula satu kotak bersamaan dengan 2 unit. Tapi dia tengok pasi X lah sebab garisan ni selari dengan pasi X. Kalau selari dengan pasi X, kita kira dekat pasi X. Kalau garis tu menegak, contoh garis menegak macam ni kan, kita kira dekat pasi Y lah. Tapi sekarang ni garis kita dekat pasi X. Dekat pasi X, kita kira dekat pasi X lah. Jadi kita ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6. Kita ada 6 kotak. Dan skala kita satu kotak bersamaan dengan 5 unit. Okey. Kita tengok. Yang kedua. Yang kedua, jarak AB berapa kotak? 6 kotak. Cumanya tadi satu kotak 1 unit. Tapi kat sini satu kotak bersamaan dengan 5 unit. Jadi 6 kali 5 lah. 6 kali 5 dia akan dapat 30 unit. Okey. Senang je. Kita tengok pada skala dan tengok berapa kotak yang dia ada. Itu untuk garis lurus lah. Untuk satu garis lurus je. Kalau garis serong macam tadi, kita kena guna teorem Pythagoras. Dah dapat jawapan berapa kotak untuk teorem Pythagoras pun, kita kena tengok skala. Kalau satu kotak satu unit, tak ada masalah lah. Terus jawapan lah. Okay. Kemudian okey. Lepas dahulu. Dekat sini dia punya garis. Okey. Sini bermula daripada negatif 20 sampailah ke 20. Garis ni melintang. Jadi bila melintang kita kena tengok dekat pasi X lah. Kalau melintang tengok pasi X. Kalau menegak kita tengok terujuk kepada pasi Y.
Jadi kat sini paksi X. Paksi X ni satu unit, satu kotak bersamaan dengan 10 unit pula. Skala dia bertukar lagi. Tukar kepada 10 unit pula satu kotak. Jadi satu kotak bersamaan dengan 10 unit. Jadi kita kira lah berapa kotak yang kita ada. Kita kira 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 kotak. Jadi nombor 3. Nombor 3. Jadi kita ada jarak AB. Kita ada 4 kotak. Tapi kita tengok balik skala kita, satu kotak tu bersamaan dengan 10 unit. Jadi kita darab dengan 10. 4 darab 10 kita akan darab 40. Inilah jarak dia. Macam mana nak tahu? Okey, macam mana kita nak tahu skala tu kan? Macam mana kita tahu satu kotak ni berapa bersamaan dengan berapa unit? Kita tengok pada kotak yang pertama. Tengok kat sini. Pada nombor yang pertama selepas kosong. Start mestilah ni bermula daripada kosong lah. Tapi kita tengok pada nombor yang pertama selepas kosong tersebut. Okey. Tengok nombor yang pertama selepas kosong tu. Kita tengok nombor pertama dia adalah 10. Maksudnya satu kotak bersamaan dengan 10 unit lah. Kalau nombor yang pertama tu adalah 5, satu kotak bersamaan dengan 5 unit lah. Okey. Kat sini nombor yang pertama adalah nombor 10. Jadi satu kotak bersamaan dengan 10 unit. Jadi kita ada 4 kotak. Bila kita ada 4 kotak, kita darab lah. Darab dengan 10 unit. Jadi kita akan dapat 40 unit jarak dia. Okey, contoh, saya beri contoh last. Empat. Baik. Oh ya, macam itulah. Satu sangat. Okay, 2, 4, 6. Okey. Jadi daripada sini kira daripada 8 ke 0. Okey. Dekat sini garis kita adalah garis menegak. Bila garis menegak, kita tengok pada paksi Y lah. Kita tengok pada paksi Y. Kita tengok pada paksi X lah. Paksi Y ni biarlah dia berapa unit pun dia tak kisah. Kita tengok pada paksi Y.
Tengok pada fasi Y. Jadi bila tengok fasi Y, kita kira dulu berapa kotak dulu. 1, 2, 3, 4 kotak. Kemudian kita tengok berapa satu kotak ada berapa. Ini kat sini 2, 4, 6, 8. Jadi kita tahulah satu kotak bersamaan dengan 2 unit. Kita ada 4 kotak. Yang keempat. Sebab kita ada 4 jarak AB. AB kita ada 4 kotak dan satu kotak bersamaan dengan 2 unit. Jadi 8 lah. 8 kali 2, 8. Jadi 8 unit. Itu saja. Sekarang kita tengok jarak. Ini kalau diberi gambar raja. Diberi gambar raja. Kemudian kita tengok macam mana kita nak cari jarak. Kita apalah. Kita akan sambung. Boleh. Tengok macam kita cari jarak di antara dua titik, tapi dia tak bagi gambar raja. Dia hanya bagi koordinat sahaja. Sini contoh, kalau kita tengok muka surat dalam buku teks tu, kita tengok muka surat 126. Tadi dia bagi gambar raja, kita kira kotak kan. Kali ni dia tak bagi gambar raja, dia bagi koordinat. Maksudnya dia bagi koordinat ni dia bentuk nombor saja. Contoh kat sini, dia suruh hitung jarak. Hitung jarak. Okay, so A dia bagi koordinat kat kita 2 dengan negatif 3. Ni koordinat ni korang tahu tak? Koordinat ni dekat graf ni lah. Contoh dengan 2. Jadi 2 dengan negatif 3. Dia bagi 2 dengan negatif 3 kan. Kita tengoklah 2 kita kat mana. Okey. Ni 2. 2 negatif maksudnya X adalah 2 dan Y adalah negatif 3. Jadi kat sini lah. Ni titik yang ni titik yang kat 2 dengan negatif 3 kat sini. Inilah titik dia. Ni koordinat dia. Semuanya dia tak bagi gambar rajah, dia bagi kita koordinat. Dan koordinat yang kedua, dia bagi 4 dengan negatif 3. 4 dan negatif 4 dan negatif 3. Okey. Kalau 4 dengan negatif tu je lah. Di sinilah. Tapi dia tak bagi gambar raja, itu tahu berapa kotak kan. Sebab dia tak bagi gambar raja. Dia suruh kira daripada koordinat yang dia bagi. Tadi kalau hitung jarak ni menggunakan rumus yang ni, kita hanya boleh mengira jika terdapat dua titik yang mempunyai koordinat X ataupun Y yang sama. Kalau kita perhatikan kat sini, kedua-dua ada negatif 3. Kedua-dua ada negatif 3. Maksudnya Y dia adalah sama. Y dia adalah sama. Kita untuk cari jarak ni kita mesti tahu sama ada Y sama ataupun X yang sama. Dalam kes ni Y kita adalah sama. Ni negatif 3 dan yang saya ataupun negatif 3. Bila dah ada dan memenuhi syarat ni, baru kita boleh cari jarak menggunakan rumus ni lah. Kita kena tengok dia kena sama ada X yang sama ataupun Y yang sama. Untuk soalan pertama ni Y kita yang sama. Dia dah boleh kira lah. Kita nak kira dia, X yang kedua ni tolak X yang pertama. Ni X2 lah.
1. Kita tengok mana yang lagi besar lah. Sebab kat sini 4 yang lagi besar daripada 2. Jadi 4 tolak 2 lah. Takkan 2 tolak 4 kan. Kalau 2 tolak 4 jadi negatif 2 pula. Jadi kita tengok mana yang besar. Jadi jarak dia adalah 4 tolak 2. Sama dengan 2. Itu saja. Ni kalau tak diberi gambar gajah. Kalau tak diberi gambar kita tahu. Kita tak tahu berapa kotak yang dia ada. Dia hanya beri koordinat macam ni je. Jika dia beri koordinat macam ni je, kita kena tengok mana satu yang sama. Kalau Y yang sama, kita gunakan X untuk tolak. Kalau kita gunakan Y, negatif 3 tolak negatif 3. Kosong lah. Mana unit dia kan. Kemudian kita tengok. Sebab X yang berlainan, kita tengok 4 dengan 2. 4 dengan 2, 4 lagi besar. Jadi 4 lah kena tolak dengan 2. Supaya dapat nilai positif. Kemudian soalan B, contoh nombor 1. Dia kena dibagi koordinat dia 0, 1 dan 0, negatif 2. Negatif 2. Kat sini mana yang sama? Kalau kita tengok yang sama kat sini adalah nilai ni X, ni Y. Ni X, ni Y. Kalau kita tengok kat sini nilai yang sama adalah nilai X lah. Ni 0, sini pun 0. Jadi kita gunakan nilai Y lah. Kita gunakan nilai Y untuk cari jarak dia. 1 dengan negatif 2, mana lagi besar? Sebabkan negatif 2 ni ada simbol negatif, maknanya dia lagi kecil lah. 1 dah lagi besar daripada negatif 2. Jadi yang besar tolak yang kecil. 1 yang besar tolak yang kecil. Tolak negatif 2. Jangan lupa kurungan. Tolak negatif 2. Tolak jadi tambah 1 tambah 2 dapat 3 unit. Macam tu saja hari ni. Untuk hari ni itu saja. Yang pertama, kalau diberi gambar graf tu, kita kira kotak dan kita kira berapa unit untuk satu kotak. Kita kira kotak dan kita kira berapa unit untuk kotak. Kecuali untuk yang garis menyerong tadi, kita gunakan teorem Pythagoras. Kemudian baru kita darab dengan berapa unit satu kotak. Itu susah sikit lah kita guna teorem Pythagoras. Kalau soalan garis tu melintang ataupun menegak je, kita hanya kira berapa kotak dan darab dengan berapa unit satu kotak. Kalau satu kotak tu bersama dengan 2, kita darab dengan 2. Kalau bersama dengan 5 unit, kita darab dengan 5 unit. Kemudian dia bagi, kemudian satu lagi contoh kat sini, dia suruh kita kira jarak tapi dia tak bagi berapa kotak, dia tak bagi graf tu lah. Jadi kita tak boleh kira berapa kotak kan, tak boleh kira berapa kotak. Jadi bila kita tak boleh kira berapa kotak, kita kena cari daripada dua koordinat ni yang mana yang sama, X ke Y. Kalau Y yang sama, kita gunakan nilai X untuk mencari jarak. Jadi kita jarak ni yang besar mesti tolak yang kecil lah. Sebab jarak ni mesti positif, jarak tak boleh negatif. Ada tak jarak daripada rumah saya ke rumah awak negatif 10 km? Tak pernah lagi orang ada jarak negatif kan. Jarak ni mesti positif. Sebab tu yang besar tolak yang kecil. Okey. Itu sajalah untuk hari ini.